Okey, assalamualaikum. Baru lepas buat kerja Assalamualaikum, selamat puasa. Okey, migraine saya rasa ramai yang kena migraine kot. Sebab migraine ni memang popular sangat di kalangan kita kan. Sebab apa? Migraine ni lebih kurang kalau ikut dia punya statistik lah, orang yang migraine ni kadang-kadang 1/5 daripada kita ada migraine kan. 1/5 migraine ni dia sakit kepala kan. Dia sakit kepala yang sangat, dan kadang-kadang dia sakit sebelah kan. Dia tak ada sakit semua sekali, kadang-kadang sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan dia sakit kan. So biasanya 1/5 daripada kita ni memang ada migraine. Ada migraine, dan biasanya yang ramai kena migraine ialah orang perempuan orang perempuan yang ramai kena migraine. Dia 3 kali ganda daripada orang lelaki yang kena migraine. Okay, migraine ni dia sakit saya tak pernah kena migraine, tapi saya banyak rawat orang yang migraine ni. Dia cakap sakit dia memang gila-gila, sampai kata muntah-muntah, betul muntah, memang tak boleh nak bangun, memang teruk sangat lah. Banyak macam-macam cerita lah. Cumanya dia migraine ni biasanya yang kena migraine ni orang dewasa orang dewasa. Biasanya umur 30 sampai 40 macam tu kan, orang dewasa. Tapi ada juga yang orang kena migraine ni daripada kecil lagi, sampai ke besar, sampailah sekarang kan. Cuma kalau yang orang kena migraine tu dia sakit kepala tu dah tua baru kena migraine. Maksudnya kalau umur 40 ke atas tu, 50 baru kena migraine tu, kena check lah. Takut-takut bukan migraine, kita takut benda lain tu, macam kanser ke. Kalau perempuan ni biasanya thyroid kan, hormon tak stabil, lepas tu macam-macam lah. Jadi kalau kita dah tua baru kena migraine, tu kena check. Kalau kita daripada muda lagi dah kena ada migraine, adalah tu. Ada migraine dia biasanya dia sakit sebelah, sama ada kiri atau kanan. Dia tak ada sakit keseluruhan kepala tu dia punya migraine. So okey, kadang-kadang orang yang migraine ni dia dah tahu dah, setengah jam dia nak kena, dia dah tahu lah. Dia dah rasa dia punya sistem-sistem apa sistem dia, sakit belakang lah, sakit sakit leher lah kan. Lepas tu dia rasa asyik lapar kan, asyik lapar dia juga. Lepas tu dia jadi gelisah, jadi sensitif. Tu dia kadang-kadang orang yang nak kena migraine dia dah tahu, dia boleh rasa. Kadang-kadang ada satu dipanggil deja vu. Deja vu ni maksudnya macam benda tu dah akan berlaku, dia dah melalui benda tu. Macam kita ni macam kita dah lalu, itu macam kita dah buat hari tu, tapi macam kehidupan kita berulang balik. Tu deja vu So orang yang migraine ni dia biasa berlaku benda tu. Dia kadang-kadang ni macam lepas ni apa nak jadi, macam kita dah rasa dah pernah lalu kan. Tu deja vu. So deja vu ni biasanya orang migraine ni dia ada dia punya sistem macam tu. Dia dah boleh rasa. So orang biasa nak kena migraine ni dia dah tahu dah. Dia punya sistem dia lah. Dan migraine ni punca dia boleh dikatakan setiap orang dia tak sama setiap orang tu dia tak sama. Kadang-kadang dia sakit macam tu dulu, kadang-kadang dia disebabkan dia alah dengan cahaya, kadang-kadang dia alah dengan pemakanan dia tak sama. Setiap orang kebanyakan dia berlainan dia punya penyebab nak kena migraine. So tak boleh cakapkan 1, 2, 3 macam tu disebabkan tu satu, tak boleh. Tapi dalam saya punya rawatan, dalam saya punya yang saya jumpa, dan kesimpulan yang saya boleh buat kesimpulan saya buat, orang yang kena migraine dia sebenarnya dia masalah nerve memang dalam nerve, dalam kulit, saraf. So biasanya berkaitan dengan mata Jadi bila sebab apa, mata ni sebenarnya dia orang cakap dia sebahagian daripada otak kita. Mata ni otak yang kat luar lah. So bila orang yang kena cahaya, ataupun orang yang suka menghadap komputer kan, orang menghadap laptop, orang yang
tidur tak tutup lampu apa semua kan, dia senang kena migraine. Dan tu antara punca, bagi saya punca utama migraine ialah dia sebenarnya dia sakit mata kan, sebab mata tu dia sebahagian pada otak. Jadi tu antara punca lah. Dia sebenarnya sebab sangat banyak punca-punca dia kan. Tadi saya sebut satu-satu secara ringkas lah. Okey. Migraine dia tak boleh, sebab ada orang tanya migraine dia tak boleh menyebabkan sakit buah pinggang. Dia tak ada kaitan dengan buah pinggang. Tapi masalahnya bila migraine, orang suka ambil painkiller, ambil ubat, ambil Panadol apa semua. Itu boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Okey. Biasanya orang yang kena migraine ni dia 3 jam, 4 jam kan. Ada juga orang yang kena ni sampai seminggu, makan minggu. Ada hari-hari kena kan. So sampai tak boleh buat kerja, tak boleh buat apa. Tu masalah. Dia sebab tu saya cakap tadi, orang yang migraine ni dia tak tentu. Dia lain-lain, tak sama dia punya ni. Kadang-kadang orang kena migraine ni dia sampai muntah dulu baru dia rasa okey kan. Macam-macam lah. Okay, so saya tak boleh nak spesifikkan punca utama migraine, tapi banyak penyebab. Orang yang kena tu dia tahu dia sebab apa. So dia disebabkan oleh, macam saya beritahu tadi, nerve lah, saraf dalam otak kita ada masalah. Saraf dalam otak ada masalah, dia jadi iflim ni dia radang. Ada radang dalam saraf. Sebab itulah sebab antara faktor utama. Dan saraf ni, nerve ni berkaitan dengan mata juga kan. Okey. So biasanya orang yang kena migraine ni pertamanya disebabkan oleh pemakanan. Pemakanan memang kita tak boleh nak elak. Biasa punca utama pemakanan. Ada orang tu dia tak boleh makan cheese kan. Makan cheese kena migraine. Ada orang makan coklat kena migraine. So ada orang minum susu apa semua kan, kena migraine. Kopi apa semua kena migraine. Tapi ada orang tu dia kalau dia minum kopi ataupun Nescafe kan. Nescafe saya memang tak syurkan sangat, sebab Nescafe ni dia ada side effect sebenarnya. Dia boleh banyak punca juga. Orang tak minum Nescafe dia akan sakit kepala kan, sebab dia punya caffeine apa semua kan. Jadi Nescafe ni, kalau orang yang suka heavy Nescafe, bawah alam, tapi apa pengalaman yang saya jumpa yang heavy bukan kata yang jarang-jarang sekali, yang heavy maksudnya satu hari sampai 1 jar 3, 4, 5 gelas satu hari, itu heavy. Dia last sekali dia boleh menyebabkan kita punya, dia rosak kita punya saraf mata, dan saya boleh katakan dia boleh jadi buta juga. Ni sebab ada 3 kes saya jumpa memang dia buta. Kita duk tanya-tanya, last sekali memang heavy Nescafe. So Nescafe kalau heavy sangat kena jaga-jaga. Okey, tu satu. So macam saya sebut tadi, dia ada masalah dengan pemakanan lah, diet apa semua, dia senang kena. Ada orang juga senang kena disebabkan oleh perfume. Dalam perfume tu ada alkohol, dia ada aerosol apa semua tu kan. Jadi kena elak lah kalau orang yang biasa kena macam tu kan. Dia ada masalah, ada sakit leher kan. Sakit leher senang kena. Lepas tu orang yang kerja kedudukan poster tengkuk kita tu, dia duduk tak betul. Contoh orang menghadap laptop kan, dia kena tunduk sikit. Jadi bila tunduk, dia punya leher tu tak betul, jadi dia senang boleh menyebabkan migraine juga. Ni antara punca-punca saya beritahu. Ada juga disebabkan oleh sinus migraine. Maksudnya macam resdung semalam saya dah beritahu. So sinus migraine ni bila dia bersin kuat sangat, dia senang kena migraine. So kena rawat lah sinus tu dulu. Saya dah beritahu semalam cara rawat. So ada juga orang yang sensitif kepada exercise. Kalau dia heavy exercise tu, dia senang kena. Biasanya exercise dekat luar, dia kena cahaya matahari terlampau banyak, dia senang kena migraine. Ni antara saya sebut punca-punca. Dia punca tak sama semua. Ada orang tu bangun tidur kena, ada dia tak sama. So ni antara punca-punca lah.
Okey, ada orang tu dia makanan yang bergoreng apa semua senang kena juga migraine. So ni saya sebut punca-punca. Last sekali saya video cara rawatan untuk migraine Okey. Sambil-sambil tu cuba sharekan dulu. Sebab sekejap lagi saya masuk topik macam mana kita nak kawal migraine, nak atasi migraine ni supaya benda ni tak berlaku. Yang pertama tadi, okey, saya beritahu yang pertama, elaklah kita punya hindar makan yang boleh menyebabkan kita migraine. Kalau kita macam kita makan coklat atau Nescafe boleh menyebabkan migraine, so kena elaklah benda tu kan. Lepas tu kalau orang tak boleh kena cahaya lampu yang terang sangat terlampau cerah ataupun silau apa semua. Biasa orang ada silau ada migraine sebab tu saya berkaitan dengan mata. Kena malam ni kalau ada suluh lampu kereta kena migraine, tu kena pakai spek lah kan tak nak bagi silau kan. So untuk silau kita ada rawatan silau. Ni migraine saya cerita migraine. So kita kena elak apa sahaja yang boleh menyebabkan kita sakit kepala migraine. Ada disebabkan orang stres, boleh kena migraine kan. So banyak sangat faktor, setiap orang tu dia lain-lain, tak sama. Okey, nombor 1 cuba elak. Nombor 2 cari makan yang makanan yang magnesium dia tinggi. Magnesium tinggi boleh search dekat pakcik Google tu, boleh tanya dia apa magnesium yang tinggi, dan saya beritahu saya shortcut. Yang pertama macam pisang, pisang, sayur hijau, tu ialah yang tinggi magnesium. Lepas tu macam kangkung apa, kil apa semua. Okey, tu yang magnesium tinggi. Dan magnesium juga dia dalam saya punya pengajian yang paling tinggi dalam apa ni, biji labu, dia pumpkin seed. Kalau pergi kedai kek dia ada jual. Tu magnesium dia tinggi magnesium sangat tinggi, antara yang paling tinggi juga. So beli biji labu kedai kek dia ada jual yang colour hijau yang dah buang kulit tu, bukan yang putih. Kalau putih tu dia ada garam banyak. So buang kulit-kulit yang beli yang dah siap. Yang orang buat kek tu biasa pumpkin seed, biji labu yang dah kopek, yang dah buang kulit tu. So makan yang tu 1 genggam setiap malam, insya-Allah dia cepat merawat sebab tu magnesium dia tinggi dalam tu. Okey. Lepas tu ambil pemakanan, ni try Google apa dia yang B complex. B complex yang ada B complex iaitu B6, lepas tu B9, B12 kan. Cuba tengok, cuba check balik pemakanan yang ada B complex B6, B9, B12. Boleh Google saya kalau nak explain terlalu panjang sangat. Okey, lepas tu kalau dia perlukan juga vitamin. Vitamin D3. Vitamin D3 secara senang kita nak cari ialah matahari lah. Matahari tu vitamin D3. Jadi kalau orang yang tak boleh kena cahaya, so janganlah menghadap matahari tu pusing belakang ke, cahaya pagi ke kan. Tu antara terapi yang bagus lah. Dan salah satu juga macam mana kita nak hindar migraine ialah dengan dipanggil water therapy lah. Water therapy ni dia water lah, air, minum air. Dan macam saya ada beritahu banyak kes juga garam dan juga air. So saya dah beritahu calik garam tu, lepas tu minum air boleh 2-3 gelas satu hari, dia boleh mengawal untuk migraine tu. Boleh juga kita guna untuk aloe vera kan, aloe vera, minuman jus aloe vera ke boleh minum. Itu banyak membantu juga. Okey. Lepas tu kalau kat rumah kita ada bathtub tu, maksudnya orang macam Mak Saleh lah. Mak Saleh ni dia ada apa, tempat mandian tub tu kan. Kalau dekat kondo yang mewah sikit dia ada bathtub. So kalau boleh pergi kedai organik tu, dia ada jual satu dinamakan Epsom salt. Epsom salt tu dia maksudnya kita rendam badan kita, dia jenis garam, biar dia masuk dalam kita punya liang-liang aroma, dia meresap dalam badan. Itu pun boleh membantu. Dia kadang-kadang kita
kena cuba salah satu, tak kisah yang saya sebut tadi banyak. So cuba salah satu, kadang-kadang benda tu sesuai dengan serasi yang kita kan. Okey, ada juga orang dia kena migraine disebabkan dia punya masalah hormon. Biasanya disebabkan oleh hormon ni biasa melibatkan perempuan lah. Dia period, period dia tak cantik lah, hormon tak stabil. Jadi kena rawat period tu. Kita ada khas untuk rawatan untuk hormon perempuan yang tak stabil lah. Alhamdulillah kita guna daripada Mastotek, herbal Mastotek. Kita fermentasi juga. Kalau ada masalah period yang tak normal ataupun keluar tak ikut masa ataupun keluar sikit-sikit, kita ada rawatan untuk tu. Okey, ada selain tu kalau dekat bandar-bandar besar biasanya dia ada dinamakan chiropractic. Yang kerak pusing kepala, leher apa semua kan, itu kadang-kadang membantu juga. Lepas tu reflexology reflexology yang urut tapak kaki, dia ada point-point dia sebenarnya sebab dia bersambung dengan kita punya saraf. Okey, dia reflexology, dia sebenarnya kalau dia ada point-point utama yang kita boleh buat sendiri. Yang pertama saya beritahu lebih kurang sikit di tengah jari ni kena pecek kuat-kuat dekat V ni, kat tulang ni, tengah-tengah ni, kat sini. Dalam phone kena pegang, susah nak tunjuk. Okey, di tengah jari kena pecek kuat-kuat. Lepas tu kaki, antara ibu kaki dengan kaki kedua tu, tengah-tengah dia bukan kawasan tulang, tempat lembut, kena pecek kuat-kuat. Lepas tu dekat sini kan, dekat lembut ni kena pecek kuat. Lepas tu kat tengah ni pecek kuat. Pergelangan tangan ni saya beritahu secara ringkas saja. Kalau nak detail boleh tanya balik nanti, sebab panjang sangat nak explain satu-satu. Okey, ada juga dia punya dinamakan Quran frequency. Maksudnya kena baca, kadang-kadang orang baca Quran, kadang-kadang tu dia ada getaran dia. Getaran ni kadang-kadang orang baca Quran dia boleh reda dia punya migraine. So orang yang migraine dia tahulah dia punya macam mana dia buat dia boleh reda. Masalah sekarang kita kalau boleh tak nak bagi reda, kita kalau boleh nak kalau boleh dia tak berulang, lepas tu sembuh. So sebenarnya kita ada rawatan yang khas untuk migraine Kita ada rawatan khas untuk migraine. Dan alhamdulillah saya ada beberapa testimoni yang migraine yang teruk. Dia daripada kecil lagi sampai dewasa memang dia migraine. Dan saya ada video, nanti saya upload dalam page. Orang yang ada masalah migraine kita rawat, alhamdulillah sembuh. Dia tak berulang lagi. Biasanya kena seminggu sekali, sebulan sekali. Lepas tu tak kena lah 3. Tapi ada satu kali tu selepas 5 bulan dia kena sekali je. Lepas tu okey. Maksudnya kita kalau berjaya kurangkan kekerapan dia, alhamdulillah lah. So rawatan kita guna Probio HD dan juga kita guna Panacea, 2 jenis tu. Dan kalau ada masalah menyebabkan hormon, kita guna Mastotek. Kita kena tengok punca dia dulu. Kita tengok punya root cause dia, penyebab utama dia. Kalau menyebab mata, memang kita guna Probio HD, kena titik dalam mata dan kena minum air. Air ni air fermentasi juga. Semua produk kita fermentasi So rawatan kita untuk migraine alhamdulillah sebenarnya boleh sembuh. Kadang-kadang kita tak nak kata kalau boleh kita tak nak benda tu berulang kan. Kita tak nak berulang. Maksudnya dia lepas lama tu dia jadi balik. Ni kalau boleh kita nak sembuh. Dan ada rawatan khas untuk migraine kan. Rawatan kita hanya titik dan minum air. Dia yang saya cakap tadi, antara punca utama disebabkan nerve, saraf kan, saraf dalam kepala kita ada masalah. Jadi bila saraf tu okey, migraine tu tak datang. Tu secara logik lah. Dan masalah, dan saya sebut dia masalah biasanya mata. Yang ada, biasanya orang ada silau lah, masalah mata. So mata silau tu kita rawat, mata tu kita rawat dan dia boleh sembuh. Jadi insyaAllah nanti sharekanlah video ni. Kalau ada yang ada migraine, kita ada penawar dia, insyaAllah kita boleh bantu. Dan boleh cuba. Nanti saya upload dalam saya punya page Metra Medic Asmadi Azli.
orang yang ada migraine orang ada migraine saya akan upload nanti testimoni. Dia beritahu sendiri secara live, tak ada saya yang cerita, dia sendiri yang cerita dia punya masalah migraine daripada kecil apa semua. Ada 2-3 testimoni, nanti saya update. Cumanya saya tak ikut susunan, saya update lah. Saya ikut apa yang saya buat sebelum ni, saya akan update ikut urutan saya. Jadi kemungkinan nanti bukan hari ni, bukan besok, kemungkinan minggu depan ke bulan depan saya akan update testimoni-testimoni. Okey, sampai kat sini dulu, saya harap bermanfaat dan selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.